anak merebah terbang turun. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan D2 ingin berkongsi fakta menarik mengenai salah satu alat muzik tradisional kita, iaitu kompang. Kompang dikatakan berasal daripada tanah Arab yang dibawa masuk ke tanah Melayu pada abad ke-13 pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Beberapa teori menyatakan bahawa para pedagang menggunakan kompang untuk menarik para pelanggan ketika berniaga. Kini, kompang menjadi sebahagian daripada budaya dan muzik orang Melayu. Seterusnya adalah ciri-ciri kompang. Kompang dikategorikan dalam keluarga membranofon. Apa itu membranofon? Membranofon adalah jenis-jenis alat di mana sifat dan sumber bunyinya berasal daripada bahan kulit yang diregangkan. Contohnya gendang dan juga kompang. Kompang mempunyai dua bahagian, iaitu bahagian pertama ialah baluh yang diperbuat daripada kayu cengal, kayu halban, nangka dan juga palau. Dan bahagian yang kedua adalah belulang ataupun permukaan kompang yang biasanya diperbuat daripada kulit kambing betina kerana kulit kambing betina adalah lebih nipis berbanding kulit kambing jantan dan dapat mengeluarkan bunyi yang lebih nyaring. Penjagaan kompang yang betul adalah sangat penting untuk menjaga kualiti kompang supaya kompang tahan lebih lama. Antara cara penjagaan kompang adalah mengeringkan kompang yang basah dan mengendurkan permukaan kompang sebelum disimpan. Seterusnya, kompang disusun dengan meletakkan muka kompang ditindir dengan permukaan kompang yang lain di dalam rak atau almari yang sesuai. Ini adalah untuk mengelakkan permukaan kompang rosak apabila ditindam dengan balu kompang. Akhir sekali, menegakkan permukaan kompang menggunakan sedak sebelum memulakan permainan. Cara bermain kompang ialah memukul dengan sebelah tangan sambil memegangnya dengan tangan lain. Kompang boleh dimain dalam dua posisi, iaitu duduk dan berdiri. Pada asalnya, kompang mengeluarkan dua bunyi, iaitu bunyi pang dan bunyi pong. Bunyi pang adalah lebih kuat daripada bunyi pong. Bunyi pong dihasilkan apabila bahagian tepi permukaan kompang, iaitu 1/3 daripada permukaan, dipukul dengan jari, manakala semua jari ditutup dengan rapat. Bunyi pang dihasilkan apabila bahagian tengah kompang dipalu dengan tapak tangan dan jari tangan yang terbuka. Jenis kompang terbagi kepada dua, iaitu kompang berkali seriau dan kompang jalur. Kompang berkali seriau berasal daripada Muar Johor dan telah terkenal sejak tahun 40-an lagi. Lagu-lagu yang dimainkan dengan menggunakan kompang berkali seriau ini ialah seperti lagu Di Syahrin, lagu Wasakban, lagu Walam Marwah dan lagu Nik Mazat. Jenis kompang yang kedua pula ialah kompang Jawa yang berasal daripada Pulau Jawa, keturunan Melayu. Lagu-lagu yang dimainkan dengan menggunakan kompang Jawa ini pula ialah lagu As-Salatu, Bisari, lagu Ya Salatun dan lagu Sailillah. Lirik daripada lagu-lagu tersebut boleh didapati di Kitab Berjanji. Dalam negara kita ini, kita menggunakan kompang untuk pelbagai jenis upacara dan persembahan. Contohnya seperti majlis keramaian, majlis berhatan, majlis khatam Al-Quran, persembahan marhaban dan upacara yang melibatkan tetamu-tetamu kehormat. Alat muzik kompang ini memainkan peranan yang penting dalam seni tradisional dan konteks kebudayaan Melayu. Antara kepentingan yang pertama adalah pendidikan dan pembelajaran. Penggunaan alat muzik kompang dalam latihan dan pembelajaran muzik tradisional memberikan peluang kepada generasi yang muda untuk mempelajari dan menghargai seni tradisional kompang tersebut. So, ia akan membantu pemindahan pengetahuan dan mengetahui kompang secara mendalami. Selain daripada itu, ia juga mengeratkan silaturahim antara satu sama lain. Sebab alat muzik kompang ini bukan sahaja untuk agama Melayu, tapi agama-agama lain juga memainkan
alat muzik kompang ini dalam pelbagai acara, pelbagai aktiviti. Seterusnya, kepentingan yang kedua adalah warisan budaya. Kompang adalah sebahagian daripada warisan budaya Melayu yang kaya. So, penggunaan alat muzik kompang ini menyumbang kepada pemeliharaan dan penggunaan warisan seni dan budaya masyarakat Melayu. So, akhirnya, alat muzik kompang ini sangat penting kepada semua generasi yang akan datang tersebut. Mutakhir ini, masyarakat kita lebih gemar menikmati alat permainan moden seperti gitar dan piano daripada negara-negara barat. Hal ini berlaku kerana fasa pemasaran dan gelombang peminat yang kuat telah menyebabkan ramai di antara ahli masyarakat kita turut sama berkongsi minat dalam bermain alat muzik moden. Di sini kita boleh menyatakan bahawa generasi muda pada hari ini semakin melupakan seni warisannya. Persoalannya, apakah cara bagi menjaga dan memelihara permainan kompang agar tidak pupus ditelan zaman? Sebagai langkah yang pertama, kerajaan boleh mengadakan pameran-pameran kebudayaan di setiap pelosok negeri. Maka setiap orang akan dapat peluang untuk melihat dengan jelas dan lebih dekat tentang budaya dan warisan sendiri di kaca mata mereka. Pada masa yang sama, setiap institusi pengajian termasuk peringkat sekolah rendah dan menengah diwajibkan menubuhkan satu kelab kompang atau persatuan kompang. Ini bertujuan untuk mendedahkan generasi muda dengan seni warisan kompang. Cara ini dianggapkan sebagai cara yang paling berkesan kerana generasi muda boleh melibatkan diri mereka dalam kelab ini dan menunjukkan bakat mereka melalui menyertai pertandingan yang dianjurkan. Sebagai akhir kata, saya pasti bahawa melalui beberapa cara yang saya beritahu sekarang, warisan kompang akan dapat terus bernafas di persada seni. Secara kesimpulannya, alat muzik kompang ini sangatlah menarik dan unik dari segi cara pembuatan dan alunan muzik yang dihasilkan. Namun hakikatnya kita boleh lihat dalam kebanyakan majlis, tradisi menggunakan kompang sebagai alat muzik semakin berkurang. Perkara ini perlu dititik beratkan oleh pelbagai pihak supaya tradisi ini kekal sehingga generasi akan datang. Sekian, terima kasih.